baik, bertemu kembali dalam Semasa 3. Jumlah kumulatif kluster di Sabah meningkat kepada 44 kluster dengan pertambahan satu kluster baru semalam iaitu kluster Kapur. Daripada angka itu, 16 kluster merekodkan 517 kes baru semalam. Menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, kluster penjara Kepayan di Kota Kinabalu mencatatkan jumlah terbanyak iaitu 439 kes. Kluster penjara Kepayan juga merekodkan angka kumulatif paling tinggi di Sabah iaitu 1,662 kes. Diikuti kluster Benteng Lahad Datu 1,121, kluster Bangau-Bangau 432, kluster Tujuh Serangkai 391 dan 281 kes kluster ramai-ramai. Sementara itu, kluster Kapur iaitu kluster baharu yang dikesan di daerah Kudat mencatatkan 46 kes. Kumulatif kes COVID-19 di negeri ini adalah 12,745 kes. 17 daerah zon merah, 8 daerah zon kuning dan hanya satu zon hijau iaitu daerah Tonggol. Dalam pada itu, turut dimaklumkan 10,795 individu masih menjalani kuarantin di rumah dan 1,684 individu di 27 pusat kuarantin seluruh Sabah. Kesukaran mendapat kerjasama warga asing ketika menjalankan operasi sanitasi awam COVID-19 antara cabaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor. Pengarahnya Nur Azam Khamis memaklumkan situasi yang dilalui ketika operasi di kawasan melibatkan warga asing. Bagaimanapun, pihaknya mendapat kerjasama baik daripada warga tempatan yang memahami tugas anggota bomba dan penyelamat apabila melaksanakan sanitasi di kawasan mereka. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan kerja sanitasi di Pusat Transformasi Bandar UTC Shah Alam. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lepas hingga hari ini, pasukan bomba dan penyelamat telah melaksanakan operasi sanitasi awam di 916 lokasi termasuk agensi kerajaan, pusat tahfiz, sekolah, rumah ibadat, pasar awam, perhentian bas dan perumahan. Setakat ini, pihaknya belum terima permohonan daripada kompleks Belibelah bagi tujuan itu. Masih berdegil beroperasi sepanjang tempoh PKPP, pemilik premis hiburan di Iskandar Puteri dan Johor Bahru, Johor berisiko dibatalkan lesen perniagaan masing-masing. Tegas Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ayub Jamil, dua kawasan itu kini dalam radar pihak berkuasa tempatan PBT hasil pemantauan pihaknya. PBT setiap daerah giat menjalankan pemantauan memandangkan pusat hiburan menjadi tempat pengumpulan orang ramai dan kes COVID-19 kini membimbangkan. Pemantauan turut fokus kepada premis-premis yang mengubah bangunan mereka menjadi pusat hiburan. Beliau menyatakan demikian selepas menghadiri majlis pengundian terbuka rumah mampu biaya di Johor Bahru, Johor. Beberapa pusat hiburan sekitar dua daerah itu juga telah disita selepas gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Seorang anggota polis berpangkat sarjan didakwa atas dua tuduhan menerima rasuah RM8,000 April lepas. Tertuduh Ibrahim Sabdi Azman, 27 tahun, bagaimanapun mengaku tidak salah di hadapan Hakim Mahkamah Session Kota Baru, Zaman Muhammad Nur. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang bertugas sebagai penolong pegawai penyiasat narkotik di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Putih didakwa menerima suapan wang tunai RM4,000 daripada Muhammad Khairul Aswani Muhammad Nur. Perbuatan itu dilakukan tertuduh sebagai dorongan untuk melepaskan Muhammad Razi Abdul Ghani yang ditangkap mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun pada 7 April lepas. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16/A/B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa sekali lagi menerima suapan RM4,000 daripada individu sama sebagai dorongan untuk melepaskan Muhammad Razi di lokasi sama pada 8 April lepas. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17/A Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Hamizah Ghazali manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Yazir Azad Zainuddin. Mahkamah kemudian menetapkan ikat jamin RM16,000 bagi kedua-dua tuduhan dengan syarat tertuduh perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri di SPRM Kota Baru setiap awal bulan. Laporan itu tadi mengakhiri Semasa 3. Saya Farha Fakhrazi. Salam hormat. Assalamualaikum.